Ladies and gentlemen, we'll be starting our webinar shortly. Before we begin, kindly turn off your microphone to avoid any interruption. Please use the chat box for any questions. Thank you for your cooperation. Para hadirin sekalian, webinar kita akan mula sebentar lagi. Sila menutup mikrofon anda untuk mengelakkan sebarang gangguan. Sila gunakan chat box sekiranya ada soalan. Terima kasih atas kerjasama anda. A very good morning to our scheduled speaker, Mr. Azman bin Hassan from the Rubber Industry Smallholders Development Authority, Vista. The hardworking advisors, Mrs. Noriza binti Awal, Mrs. Nurul Zuraini binti Zulkifli, Mrs. Aini Rashida binti Ahmad Zuhairi, Mrs. Nurul Ain binti Mu'taniyah. Administrators, teachers from Kuala Kangsar, and fellow friends. I'm Waikin and I'll be your host for today. On behalf of the committee members, I would like to extend a very warm welcome to all of you to the Chemi Talk Series 2, from tree to product latex. We appreciate you for taking some time off to join us today. We hope that you will learn a lot by the end of this webinar. Dengan ini, majlis menjemput Saudara Amirul Hafiz untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis ini. Pada hari ini, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kali ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Amirul Hafiz atas bacaan doa itu tadi. Now, our moderator, Madhavan Manisegaran, will take the stage. Hello students, how are you? I'm Madhavan Manisegaran and I'll be your moderator for today. And now, the moment we've been all waiting for, please welcome our speaker, Mr. Azman bin Hassan from Rubber Industry Smallholders Development Authority, RISDA. Before we move on, let's get to know our speaker better. Mr. Azman has earned a Bachelor in Agricultural Science at University Putra Malaysia UPM. He also works as the Head of Strategic Communications and Crisis Management at the Corporate Communication Department in RISDA. Over the years, Mr. Azman had worked in different areas in different posts. He worked as the head in many areas such as the head of the supply unit and the additional economic activity in PRD Kuala Muda, the head of development in unit in PRD KS, the head of plantations in PRD Samarahan, and lastly, the head of strategic communications and crisis management at the Corporate Communication Department. What amazing achievement does Mr. Azman have? We are out to take him as an example to explore depths in life. Now, I invite Mr. Azman to start his speech.
Assalamualaikum and very good morning. Thank you to our MCs, our moderator, Mr. Beetevens. And then for I would like to thanks to all the educators and teachers for inviting me in Kemi Talk for Series 2. Okay, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bermulakan sesi kita pada pagi ini dengan membuat satu sharing daripada slide saya yang telah saya sediakan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan saya ingin memohon maaf terlebih dahulu jika suara saya pada hari ini kurang memuaskan disebabkan saya baru saja menerima vaksinasi AstraZeneca, baru dicucuk vaksin AstraZeneca beberapa ketika yang lalu yang menyebabkan saya mengalami demam lah dan ada efek lah kepada saya punya audio ini. Dan saya harapkan tuan-tuan dan perempuan jelas lah. Kalau tak jelas, saya memohon tuan moderator ataupun MC tadi interruptkan saya punya penyampaian jika ada masalah-masalah teknikal yang berkenaan. Jadi saya mohon maaf itu terlebih dahululah. Baik. Okay. Kita ambil masa sikit untuk saya sharekan skrin saya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat kepada skrin saya ini, saya mohon kalau tak dapat lihat tu tolong maklumkan kepada saya lah. Tapi saya harapkan kalau saya dah share skrin ni dapat dah Okey. Terima kasih kepada tuan pertamanya kepada tuan pengetua lah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson dan juga Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Wahab kerana dapat mengadakan program sebegini yang saya rasa sangat baik lah. Jadi sebelum saya teruskan, saya lihat ada 2 buah sekolah yang terlibat. Kalau ikutkan sesi saya yang pertama dulu ada satu buah sekolah sahaja dan saya ada membuat sedikit lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di sini, saya ada membuat sedikit lah homework. Saya lihat jarak yang memisahkan kita sekarang, jarak saya dan anda, saya sekarang berada di Putrajaya Malaysia lah, Putrajaya, dan tuan-tuan berada di negeri Perak. Dan kalau ikutkan di dalam Google Map ini, jarak antara kita lebih kurang dalam 3 jam setengah lah. Dalam 3 jam setengah. Kemudian antara 2 buah sekolah tersebut, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Wahab dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson itu, ada lebih kurang jaraknya 36 minit ataupun 37 minit. Itu jarak antara 2 buah sekolah lah. Saya bentangkan ini disebabkan oleh kan kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan, MCO 3.0 ini. Jadi mungkin sebahagian daripada kita dah lama tak bergerak ke sana sini. Jadi kita tengoklah disebabkan keadaan PKP dan juga MCO ini tak dapatlah kita bersua secara fizikal. Dan inilah kaedahnya ada dalam Google ini. Kita bertemu kita berjumpa lah. Kalau lihat ni jarak ni agak jauh lah sekarang. Kalau ada yang menaiki bas kereta api akan menjelang kepada 9 jam setengah baru kita akan sampai lah. Itu saya tengok lokaliti tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Kemudian saya ada membuat sedikit search. Saya Google di Google search ni. Saya melihat, saya berjumpa lah Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Wahab ni. Gitu. Kalau kita tengok dekat sini, ada 2 perbezaan yang umum lah kalau dapat saya katakan. Yang pertama tu Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson ini, dia punya, bila search saja yang pertama tu saya akan menjumpa dia punya bangunan.
Dan apabila saya share kepada sekolah Datuk Haji Abdul Wahab ni, saya jumpa lebih banyak kepada orang daripada manusianya. Saya nampak kat situ. Dan saya ada ambil lah daripada Google ini. Sorry, Yeah. please share full screen because most of them cannot see Okay, clearly. full screen. Okay. Oh. Okay. Thank you. Okay. This should be clear, right? Okay. Kalau kita lihat kan di sudut kanan bawah itu Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Wahab, dan di sebelah kiri bawah Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson. Saya rasa itu pintu sekolah, kedua buah sekolah ini, dan cumanya saya berasa kagum lah dengan Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Wahab ni, sebab jarak perjalanan daripada pintu sekolah ke bangunan sekolah tu saya rasa agak jauh. Memang begitu kan? Memang begitulah kan? Jauh tu. Gajah Susuh tu lebih kurang dalam 100-200 meter. Dan saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun tidak pergi ke sekolah. Kita tidak bersekolah sekarang. Sedang MCO. Jadi saya bawakanlah pintu pagar sekolah tuan-tuan dan perempuan. Okey. Ini saya nyatakan my cat face. Ada 4 wajah. Ada 4 wajah saya. Yang pertamanya itu, kalau kita tengok di situ ada satu wajah lah, wajah kucing ni. Kalau kata peminat kucing ni, kan? Wajah yang pertama tu ada wajah sesenyum kucing tu. Okey, tuan-tuan lihat, tuan-tuan dan perempuan lihat kepada gambaran ini. Tuan-tuan lihat kat situ, itu menandakan ada satulah saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Ini satu gambaran yang apa sesi kita akan berlaku pada hari ini. Gambaran apa yang saya tahu dan tuan-tuan pun tahu. Dia tertingkap lah, tertingkap. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Seperti contoh keadaan COVID-19 pada hari ini. Tuan-tuan tahu, saya pun tahu. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, saya tidak tahu. Ada perkara-perkara yang mengenai dengan sesi kita ini, saya tidak tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tahu ataupun lebih tahu daripada saya. Contohnya, keadaan sekolah tadi. Saya tak pasti adakah print screen saya tadi, yang saya sampaikan tadi, betul ke sekolah itu sekolah Henderson? Sebab saya tengok sekolah Henderson ni ada 2-3 pintu masuknya, dan saya tak pasti adakah itu betul sekolah yang pelajarnya ada di sini pada hari ini. Kemudian yang ketiga, gambaran ketiga, keadaannya di mana saya tidak tahu dan tuan-tuan pun tidak tahu. Sebagai contoh, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di hujung kepada sesi ini. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Dan ada wajah yang keempat, tengok situ, wajah yang keempat tu wajah saya tahu tetapi tuan-tuan tak tahu. Yang ini yang ingin saya bawakan kepada tuan-tuan dan perempuan, perkara-perkara yang mungkin kebanyakannya saya tahu tetapi tuan-tuan tak tahu, tapi ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan supaya sama-sama kita mengambil pengetahuan dan juga pengalaman ataupun apa sharing yang akan berlaku pada sesi ini. Jadi saya mengharapkan wajah-wajah yang ada ini, 1, 2, 3 dan 4 ini, wajah-wajah ini akan berlega-lega lah di dalam sesi kita inilah. Okay. Dan ini satu gambaran lah yang saya perolehi semalam daripada sesi. Saya dimaklumkan sesi tuan-tuan dan perempuan telah berlaku semalam. Dan saya lihat di sini, inilah peserta-peserta yang menyertai program semalam tu. Saya tak kira ada berapa orang, tapi saya tengok adalah hero-hero remaja, heroin remaja yang ada yang semalam masuk malam lah untuk program yang semalam tu. Saya mengucapkan terima kasih kalau masih ada lagi pada hari ini, dan saya mengucapkan tahniah lah kepada semua yang terlibat lah, daripada MC, moderator, pembaca doa tadi, dan saya tengok ada montaj ataupun intro tadi yang saya sangat kagum lah. Saya difahamkan pihak-pihak pelajar yang menyediakannya. Okay. Ada tak hari ni yang ada wajah kat sini kan? Cumanya saya terkeliru. Cikgu Asmah tu pelajar ke ataupun menggunakan Google Meet kan? Okey. Okey, tuan-tuan dan perempuan, di dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, COVID-19 punya pandemik ini, saya di pihak agensi lah. Berasakan kami perlu turut serta lah di dalam program-program yang melibatkan sekolah, yang melibatkan dunia akademik, di mana COVID-19 ni berubah segala-galanya lah. Salah satu yang paling kita rasai seperti keadaan pada hari inilah.
tuan-tuan dan puan-puan, sama ada cikgu, pelajar ataupun saya sendiri, kita perlu acquire new skill. Salah satunya adalah skill bagaimana kita boleh mendapatkan maklumat, bagaimana secepat mana kita boleh menakul maklumat daripada keadaan online ini. Saya lihat ada pelajar-pelajar seperti di rumah saya sendiri, di anak saya sendirilah. Apabila kita berada di dalam kelas, kita dapat acquire, kita dapat lebih ilmu atau pengetahuan itu, tetapi bila bertukar kepada keadaan online ini, interface secara di dalam dengan kamera sahaja, itu memerlukan satu kemahiran yang baru. Kemahiran bagaimana kita nak mendapatkan acquire untuk mendapatkan maklumat daripada keadaan begini. Jadi ini adalah satu kemahiran yang baru yang perlu kita dapat dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan telah melalui 1 tahun keadaan pandemik ini, lebih kurang dalam 1 tahun ada pembelajaran di rumah, dan ada sebentar sajalah kita dibebaskan, kemudian kembali kita dalam keadaan MCO, dalam keadaan PKP ini, dan kita meneruskan di dalam situasi keadaan sebegini. Jadi inilah new skill yang saya, guru-guru dan juga tuan-tuan dan puan-puan perlu kuasai. Dan kemudian jika kita lihat di sebelah kanan bawah slide saya ini, ada dikatakan keep up with the challenge. Kalau kita tengok kat sini, saya ambil salah satu statistik yang daripada Gen HQ pada tahun 2020. Ni generasi Z lah, generasi Z. Dan saya jangkakan tuan-tuan dan perempuan lah, generasi Z ini, impak yang ataupun kesan yang terkena kepada kelompok generasi Z ini. Dia mengatakan 33% daripada Gen Z ni merasakan affected. Maknanya masa terjejas dia punya pekerjaan dan juga keadaan hidup. Gitu. Dan kemudian ada 80% daripada Gen Z ni berasa risau tentang keadaan kewangan mereka. Dan kemudian ada 50% yang mengatakan anxious that they will be left behind in their studies. Gini. Disebabkan keadaan beginilah ni. 50% tu berasa sangat risau. Dia tertinggal dalam pembelajaran. Disebabkan keadaan begini. Dan saya rasa bukan semua di bahagian di antara kita ni ada kemudahan-kemudahan tertentu. Jadi ada kesukaran-kesukaran tertentu juga untuk kita berada di dalam kelas pembelajaran online ini. Tapi walau bagaimanapun kita kena cubalah, cuba mendapatkan new skill dan cuba keep up with the challenge lah, gitu. Okay, ini yang tadi MC ada terangkan, moderator pun ada terangkan. Ini sedikit sebanyak lah mengenai diri saya sebelum kita teruskan. Nama saya Muhammad Azman bin Hassan, Ketua Unit Komunikasi Strategik dan Pengurusan Aduan di bahagian komunikasi korporat Ibu Pejabat Risda. Sejak 1 Januari tahun 2021. Jadi masih baru lagi lah. Kalau ini bulan 6, lebih kurang dalam 6 bulan lah saya berada di sini. Dan sebelum ini saya berada di ladang lah. Dan sekarang ni baru berada lah di Ibu Pejabat. Dan saya punya pengalaman 17 tahun dalam bidang pertanian, terutamanya dalam tanam semula getah dan aktiviti sokongan. Aktiviti sokongan ni bermaksud seperti pembinaan prasarana, ya, bantuan usahawan, bantuan kepada keluarga dan sebagainya. Itu pun saya ada terlibat. Dan ingin saya jelaskan sedikit lah hobi, menunjukkan sikit hobi saya adalah urban farming, dan juga di dalam sukannya tu BMX dan juga motocross racing lah. Kalau ikut gambaran ada kat situ adalah gambaran tim pelajar-pelajar sekolah rendah lah, pelajar sekolah rendah yang menyertai pertandingan BMX. Saya rasa mungkin adalah tuan-tuan perempuan yang bermain BMX juga. Dan di sebelah kiri itu perlumbaan lah. Bukan perlumbaan haram lah. Bukan perlumbaan haram. Jadi dia perlumbaan yang rasmi lah. Begitu. Okay. Jadi saya bawakan lah kepada tuan-tuan dan perempuan yang pernah bersama saya dalam sesi yang pertama terlebih dahulu. Ini pembukanan getah. Ini tajuk yang ada di dalam subjek kimia tuan-tuan dan puan-puan yang saya fahamkan oleh
Cikgu Nurul Zuraini lah. Cikgu Nurul Zuraini, rakan saya, dia mengatakan ini adalah ada kena mengena lah dengan industri saya, industri getah ini, di dalam subjek tuan-tuan dan perempuan, iaitu di bawah tajuk pembukanan getah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ingin saya maklumkan, pembukanan getah ni, kalau tuan-tuan dan perempuan berjalan di mana-mana lah, jalan di mana-mana, kadang-kadang di sekolah sendiri, ataupun di rumah, ataupun di dalam komuniti kita, apabila bertanyakan tentang pembukanan getah, sir, do you know about rubber vulcanized? Kita akan dapati 1 dalam 10 orang ataupun 1 dalam 1000 orang akan itulah macam tertingkap tadilah, catfish tadilah. Dia akan mengatakan seolah-olah macam apa itu kan? Apa itu pembukanan getah? Itu kerana dia tidak tahu kan? Ataupun telah lupa apakah kepentingan pembukanan dalam industri getah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, memang ada satu subjek khas kimia. Di dalam subjek kimia tu ada babnya kan. Dalam bab tu saya dimaklumkan ada memang spesifik tajuk yang membincangkan tentang pembukanan getah. Gitu. Dan ini saya akan mengambil berkaitan tentang apa subjek dan juga apa bab yang tuan-tuan belajar yang boleh saya kaitkan di dalam industri saya. Begitu. Dan ambillah statistik ini, 1 dalam 10 ataupun 1 dalam 1000 orang apabila kita tanya tentang pembukanan getah, dia akan terpinga-pinga ataupun tercengang lah. Ini ambil statistik ini dan simpanlah supaya mungkin dalam tempoh 5 ataupun 10 tahun lagi, kalau tiba-tiba kita terjumpa di mana-mana ataupun Cikgu Zuraini jumpa dengan anak murid dia, tiba-tiba tanya kan, pembukanan getah, apakah itu pembukanan getah? Semoga pada waktu tersebut kita sama-sama boleh jawab atau sekurang-kurangnya masih ingatlah apa itu pembukanan getah. Okey, baik. Ini saya ambil dapatan sedikit daripada subjek di sekolah. Subjek kalau saya ingat adalah subjek tingkatan 5. Kalau kita tengok kat sini, getah asli divulkankan untuk meningkatkan ciri-ciri tertentunya untuk penggunaan yang lebih luas. Bermaksud dalam keadaan original, dalam keadaan asli, penggunaannya tidak banyak. Tetapi apabila divulkankan, apabila getah asli ini divulkankan, penggunaannya akan menjadi lebih banyak. Begitu. Kemudian getah terbuka ini adalah getah yang dipanaskan dengan sulfur. Okey. Getah sebenarnya boleh divulkankan, boleh divulkankan dengan sulfur. Kalau dia dipanaskan sebegitu sahaja, kita katakan dia tidak berubah dia punya bentuk, ataupun dia tidak berubah dia punya keadaan kimianya, dia tidak berubah. Dan kemudian dia boleh disediakan, getah terbuka disediakan, kalau ikutkan di dalam ini, dimakmal dengan merendam getah di dalam larutan disulfur diklorida ataupun sulfur monoklorida dalam metal benzena. Okey, kalau kita mengambil ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin maklumkan, inilah prosesnya. Cumanya di dalam industri, proses ini di dalam skala yang lebih besar lagi. Begitu. Tetapi daripada penemuannya, daripada penemuan getah tervulkan ini, sampai sekarang, inilah prosesnya. Di mana getah direndamkan di dalam larutan sulfur, kemudian dipanaskan. Rawatannya rawatan pemanasan. Okay? Dan molekul getah ini ada keistimewaan ya. Dia mempunyai ikatan kovalen ganda 2. Kalau tengok di atas slide ini, ada saya nyatakan kat situ. Okay? Mungkin agak terlari sikit tu. Tapi dia mengatakan kat situ ikatan kovalen ganda 2. Ada 2 baris lah antara ikatan karbon dengan karbon tersebut. Itu getah asli. Dan apabila sulfur bertindak balas dengan ikatan berganda tersebut, dia akan meleraikanlah salah satu ikatan tu, dia akan mengikat dengan sulfur dan membentuk ikatan silang di antara molekul getah. Dia akan menjadikan dia sebagai getah tervulkan. Gitu. Itu sedikitlah berkenaan dengan prinsip ataupun subjek yang ada kena mengena lah antara tuan-tuan dan perempuan dengan industri saya. Antara getah asli ditukarkan kepada getah tervulkan. Okey. Keadaan getah asli dengan getah tervulkan ini sangat penting tuan-tuan. Ia adalah sangat penting. Walaupun ditemui pada lama dahululah, pada tahun 1800 something gitulah. Gitu. Sampai sekarang ia masih diguna pakai. Okey. Dan
kaedah pembukanan tersebut akan menyebabkan satu perbezaan lah. Kita tengok kat sini. Getah asli dan juga getah terbakar. Getah asli akan berada dalam keadaan yang lembut, di mana getah terbakar dalam keadaan yang keras. Getah asli kurang kenyal, getah terbakar akan lebih kenyal. Getah asli tidak dapat menahan haba, getah terbakar lebih menahan haba. Getah asli takar lebur rendah, getah terbakar takar leburnya tinggi, mudah dioksidakan dan juga menentang pengoksidaan. Ini antara ciri-ciri ataupun kriteria-kriteria yang kita kehendaki daripada getah. Kalau dalam keadaan asli, tanpa pembukanan, kita tidak dapat mengambil kriteria-kriteria ini. Begitu, kita tidak dapat nak memanipulasikan getah asli itu ikut kehendak kita ataupun ikut keperluan kita. Dengan penemuan pembukanan ini, dengan proses pembukanan ini, kita dapat memanipulasikan getah asli tersebut menjadi satu produk. Menjadi satu produk yang dapat kita gunakan dengan lebih baik. Begitu. Sebagai contoh, takar lebur rendah dengan takar lebur tinggi. Ini saya bagi contoh nantilah dekat hadapan. Nanti apakah yang dimasukkan dengan takar lebur rendah dengan takar lebur tinggi ni. Kepentingan antara getah terbuka ni berbanding dengan getah asli. Okay. Dan industri mengatakan tanpa penciptaan roda, perkembangan tamadun manusia mungkin tidak berlaku. Maksudnya kalau manusia zaman dahulu tidak menemui roda. Mungkin roda pada waktu tu berbentuk 4 segi ataupun 3 segi. Mungkin perkembangan tamadun manusia tidak berlaku. Dengan kemunculan ataupun dengan penciptaan roda ini yang bentuk bulat itu, dia memudahkan kehidupan manusia yang menyebabkan perkembangan tamadun. Seperti kita nak buat tempat tarik barang kan, tempat tarik barang dan sebagainya, itu akan memudahkan manusia lah. Dan tanpa penemuan pembukanan, penciptaan tayar mungkin sia-sia. Gitu. Saya ulang, tanpa penemuan pembukanan, penciptaan tayar mungkin sia-sia. Begitu. Penemuan pembukanan ini menyebabkan penciptaan tayar ini menjadi relevan. Dulu ni, apabila orang menciptakan roda, dah ada menggunakan tayar. Jangan salah faham roda itu sesuatu bentuk yang sesuatu benda yang bentuk bulat. Tayar ni pun bulat jugalah. Selalunya tayar ni bentuk bulat lah. Tapi tayar ni adalah salutan kepada roda tersebut. Gitu. Pada zaman dahulu kalau tengok nombor 2 itu, roda tersebut telah disalutkan dengan tayar. Cumanya tayar pada waktu tersebut tidak melalui proses pembukanan. Menyebabkan tidak tahan lama lah tayar tersebut. Sekejap rosak begitu. Dia tidak keras, tak tahan haba, kemudian dia mudah teroksida. Dia jadi berdebu lah, lebih kurang begitulah. Dan apabila penemuan oleh penemuan pembukanan, kita tengok 3, 4 dan 5, perkembangan tayar tersebut menjadi semakin baik dan juga semakin pantas lah. Semakin pantas, semakin baik dengan penggunaan tayar yang diisi dengan angin dah. Kita panggil tayar pneumatik dan sebagainya. Dan kita tengoklah ada tayar terak dan pelbagai jenis tayar. Dan tayar ini adalah satu produk yang paling utama lah yang perlu menggunakan getah. Begitu. Produk utama yang perlu menggunakan getah, tayar. Jarang-jarang lah ataupun ada yang dibuat daripada material lain. Tapi jarang-jarang lah kita jumpa. Seperti dia menggunakan roda daripada bahan plastik kan. Bahan plastik ada, tapi untuk troli dan sebagainya begitu sajalah. Tapi untuk kenderaan dan juga untuk situasi-situasi yang lebih berskala besar, memang kita menggunakan tayar lah. Okay. Dan tanpa penciptaan tayar tu, Din, Mat, Din, Mat, Karim, apa semua ni tak dapatlah nak melakukan aksi wheelie tersebut. Kan? Disebabkan kalau ada roda pun belum tentu dia boleh wheelie begitu. Tetapi dengan penciptaan tayar dan tayar tersebut melalui proses pembukanan, dia boleh buatlah wheelie begitu. Tapi saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan, janganlah melakukan aksi-aksi sebegini, terutamanya dalam musim PKP, kerana kita akan disaman lah. Dan walaupun kita dapat menunjukkan kehebatan itu, mari kita lihat kehebatan di sebelah kanan itu. Inilah kelebihan getah yang divulkankan. Sebagai contoh, tayar kapal terbang lah. Tayar kapal terbang. Apabila kapal terbang mendarat, suhu yang
yang terlibat apabila berlaku geseran antara tayar kapal terbang dengan pek pendaratan tersebut, dia punya laluan ataupun jalan pendaratan tersebut sangat tinggi suhunya, sangat tinggi. Hanya tayar yang dibuat daripada getah yang melalui proses pemukanan, yang banyak kandungan getah aslinya, akan dapat bertahan dalam kondisi ini. Begitu. Dan kemudian sebagai contoh di bawah lagi, kenderaan kereta lah F1. Tayarnya tu boleh dikatakan bukan 100% getah, tetapi 90% dan lebih lah kandungan getah yang ada di dalam tayar tersebut, yang untuk menahan suhu yang tinggi semasa geseran lah antara tayar dan juga permukaan primik, permukaan jalan raya tersebut. Begitu. Jadi inilah antara kebaikan pembukanan yang kita perolehi lah untuk kebaikan manusia lah, untuk kebaikan kita. Okay. Dan ini saya ingin bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada getah di Malaysia. Okay. Kalau berada di Perak, berdekatan dengan Kuala Kangsar, ada satu pokok lah yang dinamakan pokok getah yang tertua di negara kita. Dan ditemui satu lagi di Negeri Sembilan. Satu lagi. Dan apabila kajian dibuat, didapati kedua-dua pokok ni terhasil daripada biji getah lah, sekumpulan biji getah yang sama. Dan saya tidak akan bawa lah kepada sejarah bagaimana getah masuk ke Malaysia, sejarah masuk ke tanah Melayu. Maafkan saya, masuk ke tanah Melayu dulu. Saya tidak akan pergi ke sudut itu. Cumanya saya akan menyentuh sedikit-sedikit sahajalah. Begitu, sebab dia dah masuk tajuk sejarah yang tu. Kita sekarang berada dalam subjek kimia kan. Kalau kita lihat dekat sini, ada lama lah getah di Malaysia ni, telah lama dan telah menjadi satu sejarah yang panjang buat negara kita. Okay. Dan saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan melalui satu kaedah yang kita namakan 5W1H. When, where, who, what, why and how. Ini bila saya terangkan, bila saya jelaskan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan bertanyalah diri sendiri, apakah di mana, bila, di mana, siapakah yang terlibat, apakah yang sedang dibentangkan, mengapa yang perlu kita ambil tahu mengenai dengan perkara ini, dan how, bagaimanakah perkara ini boleh memberi manfaat kepada kita. 5W1H. When, where, who, what, why, how. Kita ambil kaedah inilah untuk memudahkan penyampaian saya dan juga penerimaan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk yang diberi kepada saya ialah From Tree to Product. Okay. Ini ringkasan sejarah. Ringkasan sejarah, Hadri Nicholas ini adalah orang yang bertanggungjawab menjadikan Kuala Kangsar sebagai daerah industri getah yang pertama. Kuala Kangsar berdekatan dengan kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya menjadi sumber pendapatan penting di Malaysia. Pada tahun 1877, pokok getah, spesifiknya Hevia brasiliensis, yang pertama telah ditanam di Kuala Kangsar oleh H.J. Merton yang merupakan seorang penguasa botanical garden di Singapura. Dan sebanyak 9 biji benih ditanam di halaman rumah Sir Hugh Low yang merupakan residen British Perak pada ketika itu. Begitu. Ini sejarahnya lah. Pada tahun 1877, beratus tahun lah. Beratus tahun, hampir 100 tahun lah. 100 tahun lebih lah, beratus tahun lah. Yang telah ditanam di negara kita. Dan spesifiknya di Kuala Kangsar, Perak. Okay. Dan ini getah moden yang ditanam tersebut. Kalau kita tengok scientific classification ini, kita perlu tahulah sedikit sebanyak. Ini masuk juga, ada menyentuh juga sedikit subjek biologi. Okey. Kita tengok dekat sini, getah moden ini yang ditanam secara meluas di Malaysia adalah daripada spesies brasiliensis. Spesies brasiliensis, Hevia brasiliensis lah. Sebutannya adalah Hevia brasiliensis. Dan kalau kita tengok dekat sini, family dia lah. Family Eubopiaceae ni, nak sebut pun susah ni, Eubopiaceae ni, ini adalah sebagai satu pokok yang kita panggil pokok saka lah, pokok balak dan sebagainya. Itu family-nya lah. Itu family-nya, pokok getah moden ini. Okay. Dan sebelum pokok getah moden ini, ada pokok getah terawal yang kita namakan sebagai Panama rubber. Dia ini bukan satu spesies dengan yang tadi, dengan Hevia brasiliensis tadi tu. Hevia brasiliensis memang ditanam di Malaysia. Yang ini tidak ditanam di Malaysia, tetapi
dikatakanlah dalam dapatan sejarah, dalam kajian mengatakan inilah pokok getah yang pertama, jenis ini. Dalam family Moraceae ni, dalam family Moraceae ni sebenarnya dia punya, kita panggil dia punya susu galur dia tu nak lebih kurang pokok nangka, pokok cempedak, lebih kurang begitulah. Begitu. Dalam spesies dia Castilla elastica ni. Ini antara pokok getah yang dikatakan yang pertama sekali didomestikkan manusia. Maknanya sebelum tu orang tak jumpa lagi Hevia brasiliensis tadi. Tetapi disebabkan pokok ini ada ciri-ciri yang kita katakan tidak baik, seperti pokok kayunya terlalu keras, kulitnya terlalu keras yang menyukarkan kita mendapatkan getah. Jadi lebih favor lah orang kepada jenis tadi, Hevia brasiliensis. Okay. Dan ini ada satu lagi jenis getah alternatif. Sebutan dia tu guayuli. Ini ditanam di Amerika Syarikat lah semasa Perang Dunia Kedua sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber getah. Gini. Dia punya jenis dia daripada Parthenium argentatum ini. Dia punya family ini nak lebih kurang pokok renek, pokok strawberry tu. Lebih kurang gitulah dia punya keluarga dia. Gitu. Pokok renek. Ini pun boleh menghasilkan getah. Okey. Ini pokok getah alternatif. Jadi tak ditanam lah di Malaysia, tidak ditanam. Hanya ditanam sewaktu kecemasan di Amerika Syarikat. Okey. Dan ada lagi tumbuhan bergetah lain atau tumbuhan lain yang menghasilkan getah tetapi tidak ekonomik daripada segi produktiviti berbanding dengan pokok Hevia brasiliensis tadi. Sebagai contoh, ini tuan-tuan dan perempuan dapat lihat ni. Kan ada di sekeliling rumah ataupun di kawasan komuniti tuan-tuan dan perempuan. Sebagai contoh pokok nangka, pokok cempedak, dia punya tu. Kemudian ficus, pokok ara. Kemudian ada seperti pokok kita bagi pokok apa tu mangosteen. Kan? Ini pokok-pokok ini dia menghasilkan getah. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi patahkan batang dahan ataupun kita patahkan daun. Kita patahkan daun tu, kita akan tengok ada getah yang keluar. Gitu. Ini pun sebenarnya dikategorikan sebagai pokok getah. Pokok getah. Cumanya yang kita katakan tadi, yang kita tanam beramai-ramai lah, yang banyak ditanam di Malaysia adalah pokok getah daripada spesies Hevia brasiliensis itu tadi. Begitu. Dan ini, kalau katakan, ditanya kepada saya, bolehkah kita melakukan ambil getah ini, kita membuatkan proses pembukanan? Boleh sebenarnya. Cumanya, daripada segi kaedah ataupun proses nak mendapatkan jumlah yang banyak, dia sudahlah sebab pokok ini, dia berlainan spesies ini, berlainan dia punya kaedah untuk mendapatkan getah dan jumlah dia pun tidak banyak. Sebagai contoh, pokok nangka tadi, kalau kita toreh pun dia keluar sedikit saja getah. Kalau kita nak dapatkan sekilo tu lamalah nak tunggu berbanding dengan Hevia brasiliensis tadi. Begitu. Tapi kalau ditanya, boleh ke tidak getah ini kita melakukan proses pembukanan? Jawapannya boleh. Cumanya dia tidak produktif lah. Produktiviti dia tu kita tak dapat. Gitu. Sebab itulah pokok-pokok ini hanya dalam konteks dia sajalah, pokok nangka untuk buah, pokok ficus untuk hiasan dan sebagainya, begitu. Okay. Dan ini kelebihan lah yang kita katakan pokok getah Hevia brasiliensis tadi secara semula jadinya menghasilkan getah. Jadi pokok ni istimewa tuan-tuan dan perempuan, dia boleh menghasilkan latex ataupun susu. Berbanding dengan pokok-pokok lain, susu ataupun latex ni sangat banyak. Begitu. Dan pokok getah dia mempunyai liang cytoplasma yang istimewa dan menghasilkan latex pada saluran latex yang dinamakan laticifer. Begitu. Pokok lain dia tidak ada. Tidak ada. Dia hanya ada flower dengan xylem saja. Tetapi dalam pokok getah, di samping ada xylem dan flower ni, dia ada satu lagi. Dia saluran yang kita panggil saluran latex lah. Kalau di dalam sebutan industri saya, kita panggil saluran latex lah. Di mana apabila pokok di peringkat daunnya menghasilkan fotosintesis, menghasilkan makanan dan sebagainya. Dan pokok itu menukarkan kepada tenaga, dan tenaga itu diproses lagi, lebihan itu dia menjadikan makanan untuk pokok dan sebagainya, menghasilkan lagi latex, dan manusialah kita lah melakukan penurehan untuk mengeluarkan latex tersebut. Begitu. Dan ini gambaran secara di dalam mikroskop yang saya maksudkan saluran latex tadi. Dia ada kelebihan pokok getah ini. Dan saya tunjukkan dekat sini, saluran latex pokok getah sebenarnya dia berlaku secara daripada kanan ke kiri.
dalam pokok getah tu. Liang latex tadi, di samping ada xylem dan juga phloem. Yang itu tuan-tuan tahu kan, xylem ni adalah saluran di mana pokok, air di dalam tanah dan juga mineral di dalam tanah tu dibawa naik ke seluruh lah, daripada akar, dahan, batang dan sebagainya sampai ke daun. Kemudian phloem dia membawa lah apa-apa yang diproses daripada proses fotosintesis, dia juga dibawa lah ke seluruh pokok lah, untuk makanannya, gitu. Tetapi dalam untuk pokok getah dia ada tambahan saluran latex ni, dan saluran latex ni pun spesifik. Dia bukan berserabut berada di mana-mana dalam pokok, tidak. Dia bentuk spiral daripada kanan ke kiri. Membentuk spiral daripada kanan ke kiri, begitu. Okay. Dan ini menyebabkan kaedah kita untuk mendapatkan getah itu, pemotongan menghampiri kad bim daripada arah kiri ke kanan didapati efektif untuk pemotongan paling banyak saluran latex. Dalam gambaran ini, A, dia membentuk spiral lah daripada kanan ke kiri. B, kalau kita potong, yang merah itu kalau kita potong, kita hanya memotong satu ataupun dua saluran sahaja. Tapi kalau kita menggunakan kaedah C, kita akan memotong banyak saluran. Dan ini akan menyebabkan lebih banyak latex yang boleh kita keluarkan lah. Okay? Begini. Pokok getah tuan-tuan dan perempuan, mungkin yang kenal itu mungkin nampak lah. Kalau di negeri Perak tu sebenarnya satu negeri yang sangat banyak menanam pokok getah lah. Gitu. Kita lihat ada yang betul, ada yang tak betul. Okay. Yang tak betul tu, dia memotong mengikut spiral tadi, daripada kanan ke kiri, menyebabkan potongannya sangat sedikit. Yang betul ini, kalau dia memotong daripada kiri ke kanan, bertentang arah dia panggil, daripada saluran itu dia memotong paling banyaklah saluran. Kalau pada zaman dahulu, sewaktu manusianya ataupun kita ni dalam industri ni belum lagi cekap ataupun pandai dalam bidang pertanian ini, kita memotong ikut sukalah. Dalam industri kita panggil ini torehan parah. Torehan parah ni torehan ikut sukalah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ikut suka. Gitu. Sebagai contoh gambaran di sebelah ini. Sewaktu itu belum pemodenan pertanian belum berlaku, tetapi pada zaman itu perbandingan pokoknya lebih besar lah daripada pokok zaman sekarang. Okay. Dan hasil utama pokok getah di Malaysia, yang pertamanya sekerap getah lantun ataupun getah keping. Ini ikut di mana lokaliti kita berada. Kalau sekerap ni, getah sekerap ni di kawasan-kawasan zon selatan kita panggil sekerap. Kalau kata di zon timur kita panggil getah lantun. Dan kadang-kadang kita diproses sebagai getah keping. Dan kemudian ada satu lagi hasil, iaitu latex ataupun susu getah. Dan yang terakhir sekali kayu getah, yang kita panggil green ataupun log. Ini pun adalah hasil utama pokok getah. Dan tahukah anda, kayu getah ini merupakan antara kayu yang utama yang digunakan untuk menghasilkan perabot di negara kita ni, sebab kayu-kayu lain mahal. Kayu getah ni boleh didapati dengan banyak, tapi murah. Gitu, murah lah. Sebab dia ditanam dalam ladang kan. Kalau pokok balak nak kena masuk hutan cari. Kalau pokok kayu getah ni di ladang-ladang sahaja. Jadi dia lebih murah lah berbanding dengan kayu getah. Dengan kayu balak. Okay. Dan siapakah yang menoreh? Siapakah yang mendapatkan getah tadi? Siapakah yang mendapat getah? Okay. Industri getah ini untuk maklumat tuan-tuan merupakan punca pendapatan utama kepada 500,000 orang. Ketua rumah lah. Ketua keluarga. 500,000 orang. Dan kalau saya ambil jumlah ini, bilangan ini, katalah dalam satu rumah pekebun kecil itu ada 3 orang, isterinya dan 2 orang anak, menjadikan 2.2 juta orang bergantung kepada getah ini. Bergantung kepada getah ini untuk perbelanjaan, untuk sesuap nasi, untuk belanja sekolah anak, perubatan kesihatan, membeli barang keperluan, membayar bil dan sebagainya. Dan purata pendapatan pekebun kecil RM3,500. Kalau ikutkan sekarang ni, dia di bawah paras, dia termasuklah bukan paras kemiskinan, tetapi di bawah golongan B40 lah, golongan bawahan B40, begitu. Dan purata produktiviti kebun getah ini lebih kurang dalam 1.4 tan, 1,488 kilo, dan 90.4% pengeluaran getah asli
di negara kita ni adalah sebenarnya daripada sektor pekebun kecil. Okey. Dan kalau tuan-tuan lihat di sini, sumbangan pekebun kecil 90.43% adalah daripada pekebun kecil. Daripada 500,000 orang tadi. Dan jumlah getah kita dalam negara pun tak cukup sebenarnya. Yang dapat kita keluarkan production hanya 600,000 tan. Kita importkan lebih kurang 1 juta tan. Dan kemudian kita ekspor semulalah, kita ekspor tu daripada segi dalam bentuk produk dan sebagainya sebanyak 1 juta tan. Dan di dalam negara kita sendiri, kita menggunakan keperluan kita lebih kurang dalam 500,000 tan. Tak cukup pengeluaran tu, lebih kurang dalam 600,000, kita gunakan 500,000, terpaksa import lagi. Dan pokok-pokok getah yang berada di kiri kanan tuan dan perempuan itu disumbangkan oleh pekebun kecil rata-ratanya. Okey. Dan inilah kita panggil juara-juaranya, orang-orang yang di belakang pokok-pokok getah tersebut, third engine of Malaysia economy yang kita tidak sedar sebenarnya. Mereka ini sebenarnya penyumbang kepada enjin ekonomi negara. Selain daripada perindustrian dan juga perkhidmatan. Yang pertama Malaysia sekarang perkhidmatan, kemudian perindustrian dan ketiga pertanian. Dan ini dalam industri getah, mereka-mereka inilah yang berjuang sekarang sebagai third engine of Malaysia economy. Okay. Ada yang sebelah kanan tu lockdown, motong nanti nerap, nanti mereka nampak. Dia takut sekarang ni PKP tak boleh pergi menoreh. Sebenarnya disebabkan kepentingan getah itu, arahan yang dibenarkan oleh MKN, peradangan dan komuniti serta ratayannya, kelapa sawit getah dibenarkan untuk beroperasi. Yang lain tutup. Tapi getah dibenarkan operasi kerana ia mustahak. Gitu. PKP 3.0 pasal 1 ni, industri ataupun pekebun kecil masih dibenarkan untuk menjalankan operasi. Boleh pergi kebun lah untuk menoreh. Okey, kenapa getah penting untuk negara kita? Okey, bila sampai slide ini, dah di hujung-hujung lah ni. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, kesihatan. Saya ambil 3 sebutan ni saja. Ekonomi, keselamatan, kesihatan. Kenapa getah penting untuk negara kita? Disebabkan oleh ekonomi, keselamatan dan kesihatan. Okey, ekonomi. Malaysia dulu pada tahun 1980 pernah menjadi tempat pertama lah pengeluar getah. Tempat pertama. Pengeluar getah utama dunia. Tetapi pada tahun 2019 telah menyusut. Kita telah jatuh kepada tempat ke-6 di dalam dunia ini. Begitu. Okay. Dari segi ekonomi, jatuhlah kita. Kadar tugaran wang asing tu berkuranglah. Telah dikuasai sekarang oleh Thailand dan juga Indonesia. Kita jatuh ke tempat ke-6. Thailand dan Indonesia menghasilkan lebih banyak getah. Okay. Dan ini statistik keluasan getah negara. Kenapa jadi begitu? Disebabkan oleh keluasan tanaman getah kita berkurang. Dulu ni kita pernah ada hampir 2 juta hektar. Sekarang ni berkurang separuh menjadi 1 juta hektar. Dan terdapat 35% getah matang tidak bertoreh. Getah muda ada 200 hektar, 200,000 hektar. Dan banyaklah getah matang yang tak bertoreh ni, 300,000, dan menjadikan produktiviti kita sangat sedikit. Itulah antara sebabnya. Dan kalau kita lihat pendapatan latex dan juga scrap, latex ni lebih tinggi lah. Susu getah tadi lebih mahal berbanding dengan getah scrap tadi. Itu antara senario ekonomi lah daripada industri getah ni. Dan ini saya ambil yang terbaru. 13 Mei, 31 Mei tarikhnya. Ekonomi kepada pekebun kecil kita. Kebun kecil, pakcik kita tu yang berada di ladang-ladang getah tu, inilah pendapatan mereka. Kita tengok ada yang dapat 1,300, 2,800, ada yang dapat sedikit, RM127 sahaja. Disebabkan oleh ekonomi getah ini bergantung kepada harga pasaran. Kalau harga naik, harga dunia naiklah. Harga dunia jatuhlah. Itulah bergantung kepada demand and supply di dalam pasaran. Ini saya tunjukkan hasil-hasil getah lah. Hasil-hasil perolehan getah oleh pekebun kecil kita lah. Yang dia kata kat sini, bolehlah beli susu untuk si kecil. Jadi dia menoreh ni untuk beli susu anak dia lah. Lebih kurang. Okey. Dan kedua, tadi ekonomi, ini keselamatan. Tahukah anda bahawa untuk askar, seorang askar, dia ada 16 kilogram getah yang diperlukan untuk menjadikan kelengkapan daripada helmet, beg, kasut, baju, senapang dan sebagainya tu, 16 kilogram getah diperlukan. Baru lengkap pakaian untuk askar tadi, kelengkapan, pakaian dan juga kelengkapan. Dan untuk membina satu kereta kebal,
kita memerlukan 1 tan getah. Ya, 1 tan getah. Pelapiknya, dia punya kita panggil penahan gegarannya, tayarnya, memerlukan 1 tan getah. Dan untuk membina 1 kapal perang, kita memerlukan 75 tan, 75,000 kilo getah untuk nak menyiapkan sebuah kapal perang. Lebih besar kapal perang, lebih banyak lagi getah yang diperlukan. Itu keselamatan. Tanpa getah, senapang tak dapat nak dibina, kereta kebal tak dapat dikeluarkan, kapal-kapal pun tak dapat nak berlayar lah, disebabkan oleh tidak cukup bahan. Ini adalah kelebihan getah dalam bidang keselamatan. Dan di Amerika Syarikat lah semasa Perang Dunia yang kedua dulu, disebabkan pentingnya getah ini, ya, pada waktu tersebut, Presiden Franklin Roosevelt ini meletakkan tanda speed limit, tanda kelajuan, speed limit. Inilah puncanya speed limit. Sekarang ni kalau kita masuk di dalam highway, 110 km sejam. Speed limit tu sebenarnya dikenakan pada rakyat Amerika Syarikat pada waktu tu, disebabkan oleh tak nak tayar tersebut digunakan cepat haus, gitu. Jadi dia letakkan limit 55 aja, supaya getah roda tersebut bergerak perlahan, dan menjimatkan getah. Sampai begitulah. Dan disebabkan keselamatan, Amerika Syarikat ini dia menyimpan hampir 600,000 tan lah pada tahun tersebut. Dan sekarang dikatakan Amerika Syarikat, kalau dia tidak membeli getah daripada mana-mana, walaupun tak ada satu pokok getah pun di negara dia, dia dapat bertahan selama 3 tahun. Dia panggil stok keselamatan. 3 tahun dia boleh survive, lebih survive tanpa mendapatkan getah. Kalau orang tak nak jual getah kepada negara dia, dia dapat survive selama 3 tahun. Itulah banyaknya stok getah di Amerika Syarikat lah untuk tujuan keselamatan. Okay? Dan kemudian getah tu juga kita perlu lihat kerana dia menjadi punca pendapatan kepada orang-orang kampung kita, pegebun-pegebun kecil kita. Jika terjejasnya getah ini, orang kampung ataupun rakyat kita ni boleh merusuh. Sebagai contoh beginilah. Begini, ini berlaku di Baling kalau tak salah ingat, saya ingatlah di Baling. Apabila getah ini jadi industri dia tergugat, jadi orang-orang kampung, pegebun-pegebun kecil yang terlibat ataupun bergantung kepada industri getah ini, dia akan jadi tak senang lah. Ini akan menjejaskan kita punya keselamatan. Orang akan merusuh dan sebagainya. Ini satu perkara yang tidak baik lah. Okay. Itulah disebabkan itulah getah ini sangat penting jugalah kepada negara kita. Okay. Dan sewaktu COVID-19 menyerang dunia dan juga di Malaysia, saya ambil yang terbaru inilah lebih kurang. Jumlah kes baru 7.7, jumlah keseluruhan kes hampir 500,000, sangat bahaya COVID-19 ini. Dan kepentingan getahnya, kalau kita lihat kat sini, glove. Getah ialah bahan utama dalam pembuatan glove. Dan Top Glove, satu kilang yang ada di Malaysia ini, merupakan pengeluar getah yang kita boleh kata utama di dalam dunia. Glove yang digunakan sekarang tu, yang digunakan dalam industri perubatan. Dan dia sangat pentinglah sewaktu memerebakkan COVID-19 dalam perubatan ni. Ini. Jadi dia pentinglah getah ini. Glove ni tak boleh dibuat daripada getah sintetik. Walaupun ada, tetapi dia tidak samalah komposisi dia dengan getah asli. Gitu, Top Glove. Okey. Dan getah sintetik tidak dapat menandingi getah asli disebabkan cara pengikatan polimer semula jadinya, terutamanya dalam bidang kesihatan. Gitu. Kita katakan secara mudahnya, liang-liang dalam getah asli tersebut, sangat halus. Maknanya sehingga boleh dikatakan sehingga sel tak dapat menembusi. Disebabkan itulah sebagai contoh glove, kondom dan sebagainya dibuat daripada getah asli. Sebab dia punya liang-liang yang di antara polimer tersebut sangat halus dan tidak membenarkan sehingga sel tersebut melepasi. Itulah kebaikan getah asli daripada getah sintetik. Dan dalam bidang kesihatan sekarang, terutama dalam COVID-19 ini, kalau negara kita memerlukan vaksin, negara lain memerlukan glove. Kalau negara kita memerlukan vaksin, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya itu, negara-negara yang memerlukan getah kita untuk menjadikan PPE, glove. Kemudian di dalam sektor kesihatan, kita lihat untuk nak membina alat-alat kesihatan pun memerlukan getah.
Begitu. Ada kebaikan ataupun ada kelebihan getah di dalam negara kita ini. Dan ada juga yang satu lagi iaitu getah sintetik berbanding dengan getah asli. Getah sintetik dibuat daripada petroleum lah, dibuat daripada sintesis petroleum. Dan kalau lihat di sudut kanan bawah tersebut, disebabkan petroleum ini mempunyai hampir sama ikatan ganda dua tadi. Itu nak lebih kurang dengan getah asli. Ini menyebabkan petroleum adalah persaingan lah. Tapi dia tak sama juga. Getah asli lebih baik lagi daripada getah sintetik. Okay. Sebagai contoh inilah natural rubber versus synthetic rubber. Jadi getah yang asli ini dia lebih tahan kepada haba, tahan lasak lebih lagi daripada getah sintetik. Cumanya getah sintetik ni dia murah lah. Getah sintetik ni murah. Yang murah ni selalunya orang pilih lah. Sebab getah asli ni dia mahal sedikit. Dan prosesnya pun perlu melalui proses yang lebih. Proses pembukanan tadi yang memerlukan haba tadi. Begitu. Tapi getah sintetik ni kalau kita katakan di bawah itu commonly known for its elasticity. Maknanya dia lebih elastik berbanding dengan getah asli. Okay. Dan ini slide terakhir saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya hanyalah hari ini yang akan malap sebentar lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan adalah hari esok yang pasti terang dan penuh dengan impian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu dulu saya punya pembentangan dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyaklah input yang saya kongsikan tadi. Begitu. Saya serahkan semula kepada moderator. Thank you, Mr. Azman bin Hassan, for the mind-blowing webinar today. So now for the question and answer session, we are opening questions to the members of the floor. Participants are given 10 minutes time to ask any topic-related questions in the chat box. While waiting for this, Mr. Azman, I have a personal question. Does latex industry provide wide job opportunities? Okay, you're asking about job opportunity. Yes, there is a lot of job opportunities that you can get from our industries. We have at the easiest job you can find is in the manufacturing industries like top glove, like tires industries in that sector. But like that, what I can say, kita ada pekerjaan dalam industri ini daripada peringkat huluan sehingga ke peringkat hiliran. Huluan tadi, tuan-tuan akan lihat pekerjaan tu seperti saya yang terlibat di dalam penanaman getah, terlibat di dalam pengeluaran getah seperti pekebun-pekebun kecil tadi. Kalau di peringkat yang hiliran, di peringkat yang hujung, di peringkat industri, kita akan nampak di peringkat penghasilan produk, di mana getah tadi telah menghasilkan produk. Dalam industri seperti kilang dan sebagainya, menghasilkan getah dan sebagainya itu, banyaknya satu daripada bidang pertanian. Kedua daripada bidang tadilah, bidang chemistry, bidang kimia tadi. Kalau tuan-tuan cekap kimianya, banyaklah peluang-peluangnya untuk menukarkan getah kepada apa benda yang lain, apa produk yang lain. Kita panggil inovasi. Sebagai contoh, ada yang buat getah ini ditukarkan menjadi penahan gempa bumi. Gitu. Itu datang daripada kemis lah tu. Jadi itulah peluang-peluang yang tuan-tuan akan dapat lah. Gitu. Okay. Thank you. And is latex biodegradable and recyclable? Yeah, of course. Original product. Getah semula jadi. Dia memang boleh kembali kepada alam lah. Boleh diuraikan. Thank you. And is natural latex sustainable? Okay, sustainable. Kalau ikutkan tu ada banyak definisi lah tentang sustainable. Tapi kalau ingin saya jelaskan dekat sini,
Ya, sekarang dalam bidang pertanian dan banyak bidang lah sekarang kita menyebut tentang sustainable. Sustainable ni maksud satu industri kita itu mestilah sesuai dengan keadaan alam semula jadilah. Kan? Mesti sesuai dengan keadaan semula jadi. Kalau kita tebang hutan, dan saya memang ada banyak lah saya tebang hutan lah sebenarnya untuk tuan-tuan perempuan. Uh, dalam pengalaman saya paling banyak saya tebang hutan ni lebih kurang dalam 4,000 hektar. Lebih kurang dalam 4,000 hektar saya menebang hutan. Tetapi apabila kita membuat penebangan hutan tersebut, kita pastikan dia punya flora dan juga fauna tu terpelihara lah. Terpelihara semula. Kita gantikan kawasan tersebut, kita buat penghutanan semula. Itu yang sekarang ni banyak industri dia menggunakan sustainable ini, sustainable concept, sustainable principle untuk memastikan kita punya sektor ni selari ataupun sesuai dengan alam sekitar kita lah. Begitu. Thank you. Thank you, Mr. Azman, for clearing our doubts. Now, I'll pass the stage to Mawaikin. A huge thanks to our speaker, Mr. Azman, and the moderator, Marvin, for the wonderful webinar. Now, please, all participants, kindly turn on your camera for the photography session. Sekarang, semua hadirin diminta buka kamera untuk sesi fotografi. Ramai pun ramai. Hi everyone. Ramai. Senyum. Siapa yang tak buka kamera tu tak mandi lagi. Okey. Senyum semua. Dah ke belum? Selalunya ada orang kira 1, 2, 3 ni. Dah ke belum? Okey dah. Siapa snap? Dah. Dah. Okey dah. Right. All participants are free to turn off your camera. Dear participants, please click the link in the chat box or scan the QR code to answer the attendance form and claim your certificates. Para hadirin sekalian, sila tekan link dalam chat box atau scan kod QR untuk menjawab borang attendance dan menerima sijil penyertaan anda. The link will be sent in a few seconds. Please be patient. Click the latest link. There's another link. It's sent in the chat.
Sekejap ya, everyone. Okay, if still cannot, okay, I'll share the link through your teachers. Okay, I'll share the link to your teachers. Okay, everyone. So semua calm down ya. Okay, MC. Sorry for the inconvenience caused. Once again, thank you all for attending to the Chemi Talk Series 2. Okay, there's a QR code on the share screen there. You could scan the QR code. Okay, once again, thank you all for attending the Chemi Talk Series 2 today. There will be a Chemi Talk Series 3, The Beauty of Nanotechnology, on the 11th June at 9:30 in the morning. Hope to see you again soon. Till then, stay safe and stay home. Today's webinar has come to an end. Participants are allowed to leave the meeting. Thank you. Majlis hari ini sudah pun bersurai. Hadirin dibenarkan untuk meninggalkan majlis sekarang. Terima kasih.